juara anugerah juara lagu ke-36 akan menerima sebuah trofi anugerah juara lagu ke-36 dan wang tunai RM100,000 Malaysia. Pengangkasa penyanyi SOD Sheila. Alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Fas. Terima kasih pada Sheila. Sebab sudi. Allah Akbar. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi Datuk Kai dan juga Datuk Muzani. Alhamdulillah kita dah dapat sempurnakan AJL 36 yang kita sangat menanti-nantikan setelah yang SFMM pun kita dah ditunggu lepas dan juga akhirnya AJL 36 berlabuh dengan jayanya. Baiklah, bersama saya di hadapan ini adalah Datuk Kai Saleh selaku CEO Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan juga Prime World Studio dan juga Ketua Juri AJL 36 Datuk Muzani Ismail. Baiklah, kita akan teruskan sesi sidang media kita pada hari ini, malam ini. Okey, saya akan teruskan soalan pertama pada Datuk Muzani semestinya. Boleh tak Datuk Muzani menjelaskan tentang persembahan dan permarkahan finalis AJL 36 malam ini? Okey, pada AJL 36 ni, sekali Assalamualaikum semua para wartawan yang saya hormati. AJL 36 kali ini saya dapat melihatkan satu peningkatan yang cukup tinggi dan kualiti pada semua sekali yang mengambil bahagian, daripada komposer, lirik sehingga penyanyi. Memang agak tough bagi kami lah. Utamanya sebenarnya rasa susah tu sudah datang daripada masa semifinal lagi. Baru akhir lagi memilih 12 daripada 30 lagu tu. Jadi kami meletakkan pelbagai genre di dalam finalis ini. Kalau kita lihat pelbagai rentak, berbagai genre, ada daripada pop ladar, ada pop, ada contemporary, ethnic, kepada hip hop dan juga kepada band yang daripada yang kita lihat tadi. So bagi saya keseluruhan persembahan malam ini sangatlah yang saya rasa antara yang terbaik AJL pernah dianjurkan. Apatah lagi menyanyi satu kedua kisah kami karena kalau kita lihat berbagai sudut dari perubahan lagu pun telah pun diubah semula dan di situ berlakunya satu cabaran buat penyanyi untuk menyampaikan lagu dalam dengan iringan orkestra dalam bentuk satu jubahan yang agak berlainan. So bagi saya sangat puas hati kepada semua juri dan dapat mengangkat, memberi keiktirafan kepada semua genre pembuat atau pencipta lagu daripada berbagai genre untuk bersaing dalam satu pentas seperti jadi pada secara personal Datuk, adakah keputusan malam ni menepati ramalan Datuk? Sebenarnya mendengar lagu, juri mengupas dan menganalisa lagu, memberi pemarkahan pada lagu yang sudah berada dalam pasaran agak berbeza pada lagu-lagu baru yang dicipta, dinyanyi pada ketika datang. Lagu ini telah berada di pasaran sudah sekian lama. Apabila berada di pasaran, dia ada followers, ada peminat yang tersendiri. Tapi macam saya cakap, peminat mendengar lagu, minat banyak penyanyi. Kadang-kadang tak mestinya penyanyi yang top, walaupun lagu itu berkesan di telinga pendengar, tetapi kadang-kadang bila kita analisa dari segi melodi, dari segi penciptaan, dari segi lirik dan perjalanan lagu tersebut ada perbezaan. Cumanya macam saya cakap, apabila disatukan semua genre dalam satu pertandingan, itulah yang kesukaran. Tapi para juri telah diingatkan supaya membuang segala rasa pilih. Kadang-kadang kesukaan kita berbeza. Ada yang suka mie goreng, ada
perlu menilai daripada semua segi. Ada 4 kategori yang telah pun dinilai. Yang pertama daripada lagu, bagaimana lagu itu dicipta, perjalanan melodi, creativity melodi, kemudian lirik, kemudian perubahan muzik, impact di dalam industri. Ada lagu-lagu yang bagus, tapi ketidaksesuaian dengan suasana di Malaysia. Jadi itu semua kami kira 85% telah pun dinilai mengikut kepada album rakaman, dan 15% lagi dinilai pada persembahan pada malam ini. So bagi saya, pilihan yang juri-juri buat tu, kalau saya sangat berpuas hati. Kalau ditanya mengapa lagu itu menang, kerana mereka datang sebagai satu package. Apabila satu naskah telah dicipta, kita menilai dari segi kepasan melodinya. Bagaimana kalau kita lihat, kalau Balaga, dia jalanannya bukan tak bagus, tetapi jalannya dia punya style tu, kalau dia punya cara perjalanan lagu itu, bagi kami yang menilai, terlihat perjalanannya agak bagus, tapi dalam satu lingkungan yang sama. Tapi apabila kumpulan SOG keluar, dia datang satu package yang membawa kelainan, lagu yang terasa membawa satu anjakan kepada satu bentuk muzik baru. Dan kita lihat band setiap ahli kumpulan itu adalah masing-masing peranan dengan keyakinan yang tersendiri, berada di atas pentas, membawa satu lagu ciptaan yang saya rasa lain daripada yang lain. Apatah lagi dengan ada Sheila Hamzah di dalam kumpulan itu. Selain itu, daripada segi kumpulan kita lihat pelbagai sudut kita boleh nilai di situ. Ada unsur-unsur tradisional, ada unsur-unsur rapnya, dan saya rasa semua sekali elemen-elemen yang menjadi kriteria penting dalam ciptaan lagu. Kerana kita sebut lagu bukan sahaja melodi, bukan sahaja lirik, yang merangkumi ciptaan, perjalanan kreativiti melodi ditambah dengan lirik yang baik, susunan muziknya dan impact dan persembahan live di atas pentas. So itulah yang membawa kepada kemenangan sebulan suara yang dipilih oleh juri untuk lagu Balikkan Rasa Sejajar SOG. Kalau rakan-rakan media ada soalan, boleh angkat tangan dan terus ajukan kepada panelis kita di hadapan. Ada soalan lagi? Belum, sebab saya nak tanya juga ni kepada Datuk Datuk Zani. Contohnya macam Datuk tadi sebut 85% dah pun dinilai sebelum ni kan. Maknanya 15% hanya dinilai pada malam ni, kan? Bermakna kalau contohnya lagu yang sudah mendapat markah tinggi di semifinal muzik-muzik, adakah lagu yang di bawahnya yang lebih rendah itu tak ada chance untuk tidak berlaku sebegitu? Kerana walaupun mereka di dalam 80%, tapi markah antara satu lagu dan satu lagu sangat hampir. Jadi 15% itu menentukan satu markah yang besar pada persembahan yang dilakukan dalam pentas. Walaupun kita lihat 85 itu banyak, tetapi antara satu lagu dan satu lagu markahnya tidak jauh. Kadang-kadang per decimal ada yang lebih 1.2. Daripada 1 ke 6 lagu itu semuanya markah hampir sama, dan dia telah menukarkan beberapa keputusan yang saya rasa berlaku kerana persembahan pada malam ini. Boleh kongsikan antara lagu yang telah melakukan lonjakan tersebut? Lagu nombor 2, Cinta Macam Milan. Sebelum ini kita lihat persembahan di dalam album, okeylah, kita dah dengar. Tapi apabila kita lihat di peringkat malam ini,
Dan juga di separuh akhir saya lihat ada lagu itu telah di-embellishkan, lagu itu telah pun diwarnakan dengan satu bentuk baru. Jalanan melodi menjadikan ianya bukan satu ciptaan biasa. Jadi itulah yang saya rasa membawa kepada satu keputusan juri untuk mengangkat lagu ini ke peringkat yang dalam ranking yang so mengalahkan lagu Mimpi yang kita jangkakan. So persembahan Marsha pun saya rasa satu persembahan yang terbaik, walaupun beliau saya rasa hanya mampu datang hanya sekali saja selepas menghafizkan kuarantinnya. Bagi saya penyampaiannya malah ini cukup kesan. Setiap not yang diambil, nada tinggi dan rendah itu cukup kesan, membawa pada satu rasa baru dalam lagu cinta tersebut. Sebenarnya dari dia. Kalau Datuk boleh reveal lah kan? Kalau Datuk boleh reveal Lagu reveal. Haikal dari Cosmo, kalau Datuk boleh reveal apa ni, kalau Datuk boleh reveal lagi kan, apa ni, markah pre-judging top 3 dengan keseluruhan persembahan pada malam ini. Kita tahu malam ini 3 tim menangkan. Yang pre-judging antara 3 top 3 kalau Datuk boleh reveal. Pre-judging tu kena dibuat. Kita tak mampu untuk keseluruhannya dibuat pemakahan pada malam ini. Satu, kita ada 12 lagu. Kita nak memilih yang terbaik. Sebab lagu itu sudah berada di dalam pasaran. Kecuali lagu itu dalam bentuk baru yang semua tak tahu. Sekarang tu lagu itu sudah berada dalam pasaran. Dan kita lakukan pre-judging itu sebanyak 85% itu berdasarkan kepada apa yang didengar di dalam album. Tetapi perlu yang dikira di dalam album itu berbagai sudut boleh dibuat. Misalnya auto-tune. Kadang-kadang kita dengar semua sedap. Dalam album siapa yang tak nak? Hari-hari kita nak dengar. Apa lagi kita kena bagi yang terbaik. Tapi live singing itu diambil kira. Dan saya tidak ragu-ragu sebagai sendiri untuk menukarkan keputusan setelah berpakat negeri sekiranya berlaku kepincangan dari segi penyampaian. Sebab kekuatan penyanyi ialah live singing. Itu yang sangat utama. Sebab tu kita lihat album tu semua sedap. Dengar, semua sedap. Tak ada yang tak sedap. Sebabnya bila keluar production dengan segala bentuk baru dalam rekaman, auto-tune adalah satu benda yang normal lah. Tapi live singing dengan orkestra itu adalah cabaran yang benar. Dan di situ kami tidak melihat sangat kepada pre-judging. Pre-judging itu hanya untuk kita rasa jalanan melodi lagu mana yang terbaik. Sebabnya macam saya cakap, lagu yang dah berada di dalam pasaran. Jadi semuanya kalau nak diadili malam ini, saya rasa satu, kita takut kita tidak mendapat. Sebenarnya pre-judging itu yang baik untuk kami sebagai juri letakkan satu tanda aras pada lagu-lagu yang telah pun keluar dalam yang terpilih dalam AJL. Jadi markah 15% itu walaupun dia menambah, tapi dia perlu melihat dari segi keseluruhan. Kadang kalau ada muncul yang tak boleh menyanyi langsung duduk dan bukan dalam ranking dia mendapat nombor 2, kita sebagai juri berhak untuk menolak. Dan itu saya rasa yang membawa lagu Marsha ni ke atas adalah kesempatan vokalnya yang mantap. Dan saya tidak ragu-ragu untuk meletakkan sama dulu je kita sepakat untuk menolaknya ke tangga yang kedua mengenai beberapa lagu yang lain. So, walaupun pre-judging, saya ulang ini, itu bukannya tanda aras yang putus dan tegas. Bila-bila masa live performance, di situlah terletaknya cabaran sebenar yang boleh menukarkan keputusan.
something yang terjadi. Bila orang expect something yang very big lepas dari segala pada penonton apa semua pandemik kan. So you tengok barang ni pada you personally, you tengok macam mana? Apa you puas hati ke tak? Itu dah fine. Kan Israel ni kira comeback lah sebab you know dengan pandemik and what not. So kali ni ada penonton and for you yourself you tengok sebarang-barang ni dan kali ni apa you punya perasaan? Saya secara pribadi rasa amat berpuas hati kerana selaras dengan transformasi media prima sebagai sebuah syarikat, kita memerlukan jenama penting media prima juga seperti AJL untuk sama-sama menjalani online dengan corporate direction. AJL harus transform, menuntut dengan keadaan semasa. We need to stay relevant. Jadi dari segi key stakeholders, kita perlu pastikan yang diselaras dengan arah tuju yang kita nak bawa. Jadi saya mau berpuas hati dengan dari sudut produksinya, saya berpuas hati dengan Testing. saya berpuas hati dengan penjurian dan juga saya berpuas hati dengan persembahan-persembahan yang dipentaskan pada malam ini. Dan kita semua saya rasa akui di mana setiap persembahan membawa sesuatu momen yang berbeza dan banyak magical moments yang berlaku pada malam ini yang saya rasa secara keseluruhan menjadikan AJL relevan. Tes. Mic satu hilang Jangan bunyi, Datuk sini. Okay, tak apa. Alright, Datuk, speaking of sambung dengan soalan Abang Wan tadi kan. Okay, sebenarnya sebab in another way, untuk AJL ni kita TVN especially telah melalukan kehadiran penonton setelah sekian lama kan. Jadi adakah ini bermakna program selepas ini mula akan ada penonton? So, macam mana tu? Tentunya setiap persembahan pentas live memerlukan penonton. Penonton itu adalah performer yang perlu ada. Kerana pada tahun lepas kita semua penonton, kita ada rasa agak kurang kerana kekurangan penonton. Dan kami alu-alukan di mana SOP ini bakal diubah semula. Kita perlu re-evaluate semula SOP yang sedia ada ini, kerana kalau kita lihat untuk industri ini terus maju, penonton tidak boleh dihentikan dan kita secepat mungkin membenarkan penonton untuk sama-sama menjayakan sesebuah persembahan, kerana penonton itu sebahagian dari sebuah persembahan. Yes, alright. Soalan untuk Datuk Muzani, mungkin boleh share Datuk kalau boleh share markah untuk pemenang vokal, mungkin ada beza tipis ke antara siapa dengan siapa dalam Sangat tipis. Sangat tipis antara Marsha dan saya jelaskan antara Marsha dengan Aina Abdul. Okey, tapi kita menilai pada segi semua sudut nyanyian. Kadang-kadang jeritan penonton itu tidak membantu sebenarnya kepada juri. Jadi kita lebih tahu, telinga kita lebih peka kepada teknik-teknik nyanyian. Dan saya juga mendapat seorang guru vokal dan juga Datuk Syafinas dalam durian itu yang banyak membantu, kerana kadang teknik vokal itu perlu kita lihat lebih luas daripada sekadar melontarkan nyanyian di atas kertas. Tidak syak lagi. Saya boleh cakapkan hampir semua penyanyi telah pun membuat persembahan yang terbaik. Of course lah lagu sendiri mereka Cakai dan juga Aina
pasangan duet yang cukup serasi. Kalau kita lihat harmoni yang cukup, chemistry yang cukup terasa di jiwa kita. Tapi apabila kita nilai daripada semua sudut untuk vokalis terbaik, maka ianya berpihak kepada Aina Abdul dengan sedikit lebihan markah dari Masya. Untuk meletakkan pelukan angkasa sebagai juara ke, adakah dari di meja juri bersifat unanimous ataupun berlaku sedikit kepincangan di meja juri atau macam mana? Setiap tahun kita mencari kelainan. Kelainan itu ialah kelainan yang bermutu. Jadi kita lihat pelbagai, macam saya katakan, pelbagai genre ada dalamnya. Balada ada 6, ethnic creative contemporary ada 2, hip hop ada 1. Jadi bila pelukan angkasa datang dengan sesuatu yang baru, itu yang membuatkan kami juri sepakat untuk meletakkan pelukan angkasa itu di tangga atas, tetapi dengan syarat malam ini persembahan mereka sebagai juara muncul di atas pentas bersama dengan orkestra, dengan 5 dengan muzik, dengan penyanyi, dengan harmoni. Banyak kita lihat di dalam elemen-elemen yang memenuhi kriteria dari segi ciptaan lagu, dari segi harmoni, dari segi ada unsur-unsur tradisional dan gabungan chemistry. Selalunya band ni datang seorang dua yang bagus, penyanyi bagus yang lain make up. Tetapi kalau kita lihat pelukan angkasa itu memainkan peranan semua sekali ahli muzik dan pentas, baik daripada penyanyi sampai kepada pemain flute, mental. Mereka datang sebagai satu package yang lengkap bagi saya, yang membuka lanskap suasana lagu. Untuk kesekian kalinya kita pilih lagu daripada indie band. Mungkin lagi 2 lagu yang mungkin menambah juga hati pihak juri. 3 lagu, mungkin lagi 2 lagi lagu yang 2 daripada 3 lagu. Saya yang top 5 saya boleh share Aina Abdul dan Bahar. Aina Abdul dan Bahar, dan tempat ke. Kita mulakan dengan anugerah penyanyi pilihan popular, anugerah juara lagu. Penyanyi pilihan popular AJL, Aina Abdul dan Kai Bahar. Alhamdulillah. Berat tak Aina? Trofi ni ada trofinya, penyanyi pilihan popular. Jadi ada 2 trofi, 1 trofi dan 2 trofi. Baiklah. Okey. Okey, kita buka soalan terus pada rakan media kita. Okey, soalan. Aina, kali ketiga Aina menang, kali ketiga Aina bertanding, baru Aina menang bawa kebaikan seperti Aina. Orang kata deadline ke cover. Assalamualaikum semua, saya Aina Abdul. Saya memang mengimpikan anugerah ini daripada semenjak saya masuk di AJL dengan lagu Sumpah dulu. Lepas tu last year saya masuk dengan Semalam. Saya seorang vokal junkie yang sukakan ilmu vokal. Jadi diberi iktiraf seperti ini, saya rasa ini adalah penghargaan yang tak disangka, because saya dengar satu penyanyi lain menyanyi hari ini, saya pun gerun. Jadi thank you so much to all the judges yang berikan saya anugerah ini. Saya tahu salah silap saya menyanyi tadi, tapi saya tetap rasa bersyukur because juri memilih saya. Terima kasih.
kolaborasi dengan Kai kan. Soalan ni dah pernah tanya untuk ABP kan, tu memang juga lagu ni kan. Jadi macam kolaborasi dengan Kai, agak-agak lepas ni mungkin akan ada kolaborasi lain, dan mungkin kalau ada, apa lagi penambahbaikan dengan Kai ni? So kalau insyaAllah kalau ada selepas ini untuk Kai dengan Aina, penambahbaikan mungkin because kita start dengan lagu Nafas Cinta, because macam Aina pernah cakap dulu, because Nafas Cinta ni dia darah muda, dia baru, kita pun baru kenal. So sebab tu saya tak, waktu saya bagi demo dekat Kai pun saya tak rasa macam kita perlu nyanyi yang berat-berat. Sebab kita baru berjumpa, so saya tak naklah macam nyanyi tentang putus cinta ke apa kan. Kita tak Aina punya pro kan. Tapi kalau kita ada berpeluang untuk berduet sekali lagi, mungkin we move another step. Kalau Nafas Cinta ni bau percintaan kan, baru anak muda, mungkin the next song will be something yang a little bit heavier, maksudnya mungkin lebih matang. Komen? Tengoklah habis entourage dia ramai. Berapa puluh orang Tanya Aina dan juga Kai Bahar, penyanyi pilihan popular. Paling popular, cik, paling popular. Paling popular. Silakan. Cik, oh nak ambil trofi pun gaduh. Alamak, comel. Tepukan untuk Kai Bahar dan juga Aina Abdul. Sungguh ku cinta padamu, hanya sayangmu. Kau tercipta hanyalah untukku. Kan, kita tadi melihat Aina yang sungguh cantik seperti sepasang bunga ketika menyanyi tu kan. Macam mana Kai punya perasaan? Wang Aina and Kai juga bila sebenarnya lagu You memberi saingan untuk menjadi antara top 3, nombor 4. Apa perasaan Kai dan Aina? Perasaan saya rasa bersyukur sebab lagu ni walaupun orang kata mudah didengar tapi sebenarnya susah untuk dinyanyikan. Macam kita orang pun untuk arrangement yang baru ni beberapa kali juga kita practice untuk dapatkan note yang betul, harmonize yang betul, untuk harmonikan lagu ni dengan baik. Jadi untuk persembahan tadi saya rasa sangat berpuas hati lah bila Aina pun dapat memberi yang orang kata bagi kat saya pun dapat bagi kat dia, dia tengok Chaza, semua ni macam, dan saya juga dapat komen-komen yang baik lah daripada family, peminat semua. Alhamdulillah. Alright. Ni mock check lah Aina. Seorang ambil mock check. Mock check. Alright. Alamak. Congratulations untuk Aina dan juga Kai Bahar. Okey. Bila tengok Aina Apabila tengok Aina dengan sebagai pasal bunga katanya. Saya rasa itulah konsep yang menarik sebab macam sebelum ni pun kita orang dah mencanangkan konsep tersebut. Jadi saya rasa itu bukannya satu benda yang saya rasa perlu orang kata nak. Ini bukan kejutan untuk Kai lah. Kita orang dah memang dah plan dah sebenarnya. Macam tu lah. Okey, Aina pula? Saya happy nyanyi dengan Kai di atas pentas, because every time saya perform dengan Kai, saya tak rasa nervous. Maybe because Kai dia memberi saya vibe yang macam we are here to perform and we are not here to compete. Jadi saya happy. Saya tak ada komplain langsung, and hopefully Kai rasa yang sama. Saya rasa yang sama, betul. Sejujurnya saya cakap, setiap kali nak perform dengan Aina, saya lebih confident. Sebab betul, dia punya orang kata vibe, dia punya. Yelah, saya ni sebelum ni memang peminat Aina Abdul, peminat vokal dia kan. Saya pun pernah beritahu dia saya peminat Aina macam tu kan. Jadi bila dah dapat dengan dia, saya rasa vibe itu memang sangat luar biasa lah. Dan orang kata rasa nervous sampai sebelum ni, orang kata kurang. Macam tu, kita perform dengan Aina. Dan
Dan banyak juga lah saya belajar daripada Aina. Thank you. Ada belajar tarikan vokal daripada Aina? Ha? Ada belajar tarikan vokal daripada Aina? Ada juga kat rumah saya tiru dia nyanyi kan. Apa yang boleh. Okey, soalan untuk Aina. Okey. Okey. Aina, bila tadi Dato' Mozani cakap markah antara vokal Aina dengan Marsha tu memang dekat. Jadi mungkin adakah Aina sendiri melihat Marsha tu sebagai pesaing terdekat dalam competition kali ni? Korang dengar kan dia nyanyi macam mana tadi? Tak Aina sendirilah, personally macam ni. Waktu Kak Marsha tengah menyanyi tadi, saya tengah tukar pakaian untuk baju yang kedua. Saya tu kering juga. Terus saya belum air because saya sangat hormati Kak Marsha. You know, saya ingat lagi saya antara peminat dia yang mengundi ketika beliau di AL. Saya peminat Marsha Milan, jadi untuk bersama-sama dengan Kak Marsha Milan and dikatakan persaingan sengit bersama Kak Marsha Milan, saya rasa satu penghargaan. Alhamdulillah. Aina, maybe you can share about your look tonight. Can you share about your look tonight? Okay, viral. Share pasal your look tonight sebab dia agak viral as usual. Look yang mana? Dua-dua. Yang ni ke yang pas bunga? Okay, this one first. Okay, dua-dua. Okay, look ini sebenarnya kita inspirasinya datang daripada apa ni, tahu tak? Dengar tak cerita? Huntsman. Apa? Yang Huntsman tu? Bukan. Itu mata. Dekat makeup mata kita Huntsman. Tapi sebenarnya baju sebenarnya inspirasi daripada kita tengok Grammy Awards, Oscar, kita tengok AJL, trofi dia semua colour gold. So kita nak bagi vibe yang macam kalau tak tahu, kalau kita tak menang pun we feel like a winner. Oh, at least you piala macam tu. Yes, jadi designer saya ini busana daripada T. Syahmi. T. Syahmi juga yang mereka busana saya disumpah dulu ketika saya berdarah dulu. Jadi alhamdulillah, hopefully semua suka dengan look hari ni. Yang bunga-bunga tadi pula? Yang bunga-bunga tadi look daripada the one and only Melinda Lui. Beliau sebenarnya bagi input yang sangat-sangat best ketika kita orang first time meeting untuk outfit itu. Kita hanya cakap satu word saja, kita nak something yang mekar, bloom, because macam saya cakap, nafas cinta ni adalah suatu yang baru, yang mekar. Jadi beliau olah jadikan bunga, you know, and it turns out dia menjadi satu dress yang mega, and we use a lot of banyak ranting dan juga real flowers, ada juga fake flowers. So real flowers betul. So kalau kat kepala Aina tadi ada real flowers, ada fake flowers, sama juga kat badan Aina. So I'm just so happy sebab dapat bekerja dengan T. Syahmi dan Melinda Lui, dan tak lupa juga Aina nak shout out to my stylist Abu sebab realisasikan dua look ini dengan jayanya, dan Abu bersama tim, and makeup by Bosco Rizal. Thank you. Alright, seperti saja untuk masa untuk kita dengan Kai Wahar dan juga Aina Abdul. Thank you so much Aina dan tahniah kedua-duanya sekali. Semoga tahun depan di JL akan datang kita naik lagi sini lagi. Right? Thank you so much. Terima kasih guys, jumpa lagi di sesi. Alright, persembahan terbaik. One for the history book. Tepuk untuk Marsha Milan, everybody. Tapi imagine lah, imagine family satu rumah Saiful Ali ni. Ya. Diorang semua tengah tengok kat rumah tu, macam semua menjerit-jerit. Ya Allah, Habibah. Nanti dia belanja kita nasi kandar. Yes. Tahniah Marsha. Tahniah Ji, I love you. Apa nak jaga tu? Okey. Selimut. Okey, jadi nak namakan Sabahan comeback. Welcome back Marsha.
Dan juga Stacey, tanya Hakim. Sebenarnya pada tahun lepas kita nampak even macam Zizi Kirana kan, dia buat comeback selepas 11 tahun. Dia terus dapat top 3 dan sekarang Marsha pun sekali dapat nombor 2. Alhamdulillah. Jadi boleh kongsikan perasaan setelah berkurun lama menunggu ni? Masya Allah. First of all, thank you so much kepada juri. Masya saya tak tahu nak cakap apa sebab I don't plan any of this. Tapi Alhamdulillah, I had so much, cakap macam mana, my journey, preparation AJL ni banyak sangat halangan. Bukan halangan lah, tapi ujian untuk Masya. Dari pembikinan lagu pun sebenarnya kita dah macam-macam dugaan yang kita lalui. Lagu ni sebenarnya dah hilang dalam sistem komputer. But I told them no, I want this song juga. So siapa nama tadi? Ko yang dia arrange balik, buat again the same thing. And Alhamdulillah, di situlah kewujudan cinta. Dan speaking of preparation pun, sebenarnya Masya tak berapa sihat. So it was so difficult for me on stage tadi, but I gave my 200%. Alhamdulillah, niat untuk satisfaction for myself and also just to let people know that kerja keras Masya selama 16 tahun ni. Alhamdulillah. And thank you juga kepada Stacey dan Hakim sebab lagu ni lah jadi ada di sini hari ini. Alhamdulillah. Ya. Even sebab even Masya kata Masya tak sihat, kan? Tapi key itu memang tak turun-turun ya? Itu memang tak boleh. Kalau tak nanti ibarat macam bayar sampai bertanding lah. Tapi itu adalah satu cabaran untuk Masya lah. Dan lagu yang January arrange, dia lebih susah, lebih mencabar sebenarnya daripada the original song itself. As you can see, lagu tu macam berlari kan. And it gave me goosebumps dari masa dia hantar lagu tu, the introduction itself. And I'm so happy that I have everyone, orang-orang kuat Masya, tim Masya untuk menjayakan the whole performance malam ni. Alhamdulillah. Jadi idea untuk mengubah lagu tu untuk menjadi begitu susah macam tadi kan, idea siapa sebenarnya? Idea siapa? Okay. Masya sebenarnya berbincang juga kepada semua Hakim dan Stacey. Tapi Hakim dan Stacey dah macam, tak apa, you buat je macam mana you nak. So dan kebetulan Masya guna semua kawan-kawan yang memang rapat dengan Masya dan memahami Masya. Masya panggil Jen, and Jen kata macam, dia cerita lah how do you want this song. So Masya cerita actually apa yang I imagine through this song. Mungkin Hakim ada interpretation dia sendiri tentang lirik ini, tapi apa yang Masya faham adalah lagu ni sebenarnya banyak mengingatkan Masya kepada Allah Yang Tua. Jadi Masya cakap dekat dia, try to bring me close to that. So that song tonight was something really personal for me. So I am so happy that I managed to control my emotion, because this is something that how I say, macam sangat susah untuk Masya. First of all, Masya Allah, Alhamdulillah, thank you Allah for this. Thank you for all the team, R&R, Alternate, Masya Allah, Entertainment, everyone yang The Glam Squad. Masya tak boleh ingat semua, tapi Alhamdulillah, thank you so much, because of korang Masya dapat 2 award ni. Masya pun tak tahu aku menang apa hari ni, tapi terima kasih ya Allah, thank you. Ya Allah, mungkin inilah banyak benda yang jadi pada Masya, and ini Allah nak balas. Thank you so much. Thank you to everyone yang support Masya. And of course, thank you to Stacey and Hakim sebab diorang lah punca lagu ni ada dekat sini. Thank you. Menang AJL ni. Tahniah. Lupa nak sebut ni. Okay. Alright, so Pelukan Angkasa, SOG dan Sheila Hamzah. Jadi macam mana munculnya idea untuk gabungan ni? Alright,
Saya start ya Kak Fas. Originally lagu ni sebenarnya memang ada dalam plan untuk kita orang rakam for the album, the project kita orang dekat Paris tahun 2018. And so kebetulan nak jadi cerita, that time ada producer daripada movie movie KL Empire, dia approach kita orang untuk buat satu OST untuk movie dia orang. And kita rasa one of the song tu which is Peluang Kasih lah, dia menjadi lagu tu lah. And kami menjemput Kak Fas untuk menulis itu. And asalnya lagu tu sebenarnya kesinambungan daripada lagu sebelum ni, daripada album sebelum ni. So lagu, kalau siapa yang kenal SOG ni, sebenarnya kita orang ada 4 album, and album tu bersambung daripada tahun 2013. Dia punya jalan cerita bersambung. So orang dah tahu kenapa Terbanglah, kenapa Peluang Kasih, dan akan ada kesinambungannya. Dan tadi atas pentas you ada mention 20 tahun dia dalam hampir 20 tahun dalam industri, menghasilkan 4 album dah kan. Jadi ini adalah kali pertama menjejakkan kaki di AJL. Jadi pernah tak terfikir yang sebenarnya lagu ni is actually in AJL material and boleh menang, juara terus? Berangan tu ada. Kita perform dalam Peluang Kasih ni macam ada satu part yang kita akan modulate tu, kita akan cakap, masa tadi saya cakap AJL. So kita tahu benda tu ada AJL material. Tapi kita tak pernah expect untuk hantar lagu ni ke pencalonan atau apa, sebab memang SOG tak tertumpu sangat pada awal show, sebab kita orang memang berkarya tu memang untuk ikhlas hati, lebih pada orang kata untuk jiwa kita. So bila dah masa ni macam benda yang kita bergurau ni jadi Alhamdulillah, rezeki. Okey, aku tanya soalan pada Sheila pula. Okey, Sheila hampir setiap tahun nama Sheila naik ke SFMM, naik ke AJL kan. Tapi ini adalah setelah beberapa tahun baru dapat dapat jadi top 3 kan. Jadi boleh kongsikan perasaan Sheila? Saya rasa cukup bersyukur kerana dapat peluang untuk ada projek Peluang Kasih bersama SOG dan juga PAS. Saya rasa ini merupakan satu peluang yang begitu bermakna untuk diri saya. Cumanya kali ini saya sendiri personally saya rasa cukup relax sebenarnya, sebab sebelum ni bila AJL saya sendiri, saya tulis lagu saya sendiri, dan dia nervous tu lain macam tu, like Allah, I'm gonna let myself down if I don't do this, you know. Tapi sebab dak ni diorang punya energy banyak, dia macam tak sempat nak penat. Sebab diorang punya energy, so I have to say that they make this journey worthwhile. Jadi apa perasaan SOG sendiri kan, macam tadi Datuk Mozani dah sebut dia memang sebagai juri, barisan juri semua akan mengiktiraf setiap jenis ataupun genre lagu. Jadi saya rasa ini adalah lagu satu-satunya yang masuk AJL yang ada screamo kan? Cuba tanya screamo. Apa perasaan awak bila screamo awak tu diterima juri? Rasanya memang tak boleh nak cakap lah, bercampur-campur. Takut aja, seram ni, nervous ni, semua ni. Tapi atas pentas saya nak share. Atas pentas memang tak tengok tu. Nak kena sana. Dah lupa diri dah. Yes. Tahniah lah kan, sebab diiktiraf oleh juri dan juga sekarang menang AJL. Dan speaking of menang AJL, 100,000 tu nak buat apa? Ya Allah, Allah Akbar. Kita sebab apa? First, kita tak rancang apa lagi sebenarnya. Betul. Kita tak expect sebenarnya benda ni. Betul. kita orang sebenarnya tengah fikir kita orang boleh bangun ke tak besok pagi. Itu yang benda, sebab dia cakap kita nak tengok dekat dalam group. Kalau menang, okey esok pagi juara ke siapa ke kena pergi sini, pergi sana, interview bagi. Kita orang cuma nak tahu kita orang akan wujud ke tak besok pagi. Yang kejap lagi ni. Soalan bidang. Perform belas tadi kan. So melihat sebuah performance mencantikkan bidang atau macam mungkin boleh katakan siapa yang SOG Education Afi rasa saringan terdekat malam ini. Sebab tadi perform belas kan. Honestly kan, kita orang tengok rehearsal, kita orang memang datang
datang dengan kita orang je. Maksudnya just us. Kita orang just bawa jasa kita orang on stage and then diiringi dengan awesome orchestra pada Tok Ram. That's it. So kita orang macam fikir kalau kita orang bawa orang banyak nanti macam the focus semua lari lah. Macam like untuk kita orang nak karya kita orang dikedepankan. Tapi bila kita orang pergi rehearsal, ya Allah, korang sendiri pun tengok tadi. Kita overwhelmed dengan semua panelis. Kita tak terbang weh. Kita overwhelmed dengan effort panelis. And effort everybody macam kita tak cukup ni. The fact that diorang on point. Diorang on point semua benda yang kita showmanship dengan all those props. Kita orang jadi macam wow, bukan sebenarnya semua mencabar kita. So siapa yang paling? Because at the end of the day sebenarnya kalau kita orang cakap siapa-siapa mencabar kita orang, siapa yang berjaya untuk lawan diri dia dekat atas pentas tu yang actually did an amazing job. For example macam tadi Marsha pun ada cerita tadi kan, tengok Marsha sakit dia and then she managed to deliver it so well. And then Aina, and then even the trio, Lara, even Yoni, honestly sebab this year we actually a lot of colours. So kita orang memang sumpah tak boleh nak expect siapa ni. Kita cuma expect kita orang boleh terbaik je. Jawapan klise. Tapi pernah tak korang terfikir macam okay, like you said, AJL kali ni penuh dengan colours, tapi you are the only band yang ada dekat atas pentas tadi tu kan. Jadi mungkin korang terfikir we might have a chance to win because you guys are the only band. Kalau nak kata the only band, kalau lagu tu tak sedap, dia tak menang. Wow. So kita nak cerita benda ni. Sebenarnya bukan pasal band ataupun tak ada band, tapi unik tu belakang cerita. Tapi sekarang ni kita dinilai as a composition. So memang SOG pun yang Sheila dalam karya Pelukar Rasa kita target juara lagu. For the persembahan on vocal memang kita tak put sangat harapan. Kita ada 3 orang. Ya. Takut nanti juri macam ni, macam mana aku nak nilai screamo ni kan. Dia nak ikut note ke tak kan. Ikut ke tak. So macam mana nak tahu juga. So ya. Okay, Haikal. So tadi Datuk Muzani ada cakap you guys ada bawa warna, colour, anjakan lah kan kepada AJL tahun ni. Soalan saya mungkin apa yang you nak cakap kepada young people, young musician out there, especially underground, yang bekerja dalam underground. It's okay to dream big. Tadi dia nulis datang juga rezeki sebegini. Adik nak cakap, saya cakap sebenarnya Kak Afaz cakap ni sebenarnya bagus ni. Wan. Ucapan untuk kira macam orang-orang yang nak join. Okay. Dia sebenarnya macam ni. Macam SOG sendiri, apa yang kita persembahkan dalam persembahan itu elemen yang kita ada. Kalau dengar, kita ada classical, maksudnya orchestra, symphonic style, kita ada traditional style. Sebab itu sebenarnya adalah representasi diri kami sendiri. So untuk orang-orang yang nanti baru berjinak-jinak nak berkarya, jadi diri sendiri. Yang penting cari diri sendiri dulu. Betul. Lepas tu kita tak perlu jadi orang lain. Kenal diri. Itu yang akan membuatkan sebuah karya tu unik sebab tak ada orang lain akan jadi Sheila. Sheila is the only Sheila. Fast is the only fast in the world. No one boleh jadi orang yang semua. So itu yang kita selalu believe lah. Jadi keep on believing in yourself and just be yourself. Okay, untuk SOG dengan Sheila itu. Okay, sebelum ni ketika Maharu ke peringkat final pun menjadi buah mulut orang mengatakan dia sebuah karya yang lama tapi baru diangkat, yang mana tak pernah berlaku dalam sejarah IDL sebelum ni. So hari ini selepas menang, confirm esok pun akan diungkit balik benda yang sama. So apa kesediaan kau untuk menjawab? Sebenarnya yang kita nak jawab ni ada pihak produksi ni. Kita orang first kita dipanggil as a guest. Kita bila dipanggil as a guest, kita orang sangat teruja lah. Kita nak show apa yang kita ada dekat dalam apa orang kata mass market. And apa orang kata decision daripada producer and team lah. Dengan cerita production baru and dia orang nak something yang new. So maybe ni one of the salah satu langkah mereka untuk
untuk orang kata mewarnai create revolution dekat our local music scene. So alhamdulillah salah satu jalannya adalah memanggil SOG dan juga beberapa band indie sebenarnya during fasa tu muzik-muzik. So kalau nak tanya pasal 3 tahun tu pun kita orang tak tahu nak jawab macam mana. Kita orang anggap benda ni sebagai rezeki sebab kita macam yalah lagu dah lama tapi tiba-tiba dipanggil. Itu adalah satu rezeki yang besar and Tuhan mesti nak tunjuk something. Ada jalan dia. And kita orang always believe dengan benda tu. Kita orang always ada faith dengan karya tu. So kalau Tuhan tunjuk jalan tu, pasti ada jawapannya. So dekat tiket satu menang AGI bukankan kurang dipanggil untuk masuk kira tu tak menang sebenarnya. Lagu perubahan kata kalah pada beberapa lagu yang lagi hebat. Kita orang ingat kita orang menang tapi dia orang salah. Kita ni sebenarnya kalau korang tengok balik video YouTube, dia orang ni memang tersangat. Kita orang sumpah, kita orang memang tak letak apa-apa expectation because of that. Sebab dia orang pernah, okay, nama pemenang sebab masa tu Raja Nazrin ada 2 lagu. Sama dengan Kafas? Dengan Kafas juga. So sebut Raja Nazrin, semua orang pergi keluar punya band yang satu. Bukan SOG. Bukan SOG. Itu cerita dia. Itu cerita dia, ya. Okay. Okay, test. Assalamualaikum. Rasanya, okay. Kalau kita nak dekat lama kita sekarang ni, perasaan peminat bercampur baur bila sampai SOG diumumkan berpanam. Sebab kalau ikut rekod sebelum ni mungkin nak rusik, hujan dah terpanam kan. Jadi antara soalan itu bukan mungkin tiket-tiket korang bergigit ke akan dinaikkan. So jadi dah datang kira daripada media mungkin ada sesuatu yang boleh janjikan kepada mereka? Jawab, siapa suruh? Jawabnya adakah tiket kena naik sebab lepas ni? Tiket kena naik. Sepatutnya tiket ni tak perlu dinaikkan. Kalau orang tu nak support, dia support. Kalau walau mahal macam mana pun, kalau orang tu betul dia nak support, dia akan bayar juga. Oh, mahal. Itu harga dia appreciate sebenarnya. Appreciation untuk musician. Sebab SOG tak kisah pun kalau perform tiket murah tu. Kita last week sebelum perform sini, kita orang perform kat Charity Gig je. Last minute sebab ada band yang tak dapat perform sebab COVID. Dan kita pun macam, jom belanjan. Siapa yang tak berani datang, siapa yang tak takut dengan COVID, tak payah datang. So siapa-siapa kita hati-hati, jom kita have fun. So SOG tu sendiri sebenarnya start pada band yang suka yang murah. Bukan orang gila lah. Sebab kita orang tak pernah target band SOG ni as band yang makan. Tapi alhamdulillah sampai ke sini, kita orang lebih kepada ekspresi jiwa. Yes, betul. Tapi kan, okay, dah menang dengan Sheila kan, so mungkin ada plan untuk collab lagi dengan Sheila selepas. Come on. Orang minta kita memang bagi. So nanti cukup tak main? Kalau macam tu, DM lah korang-korang. Korang nak bukannya album kita boleh cancel kasih. Ada masalah kita, akak bagi. Okay, last question Sheila sendiri ada plan tak nak buat lagu mereka dan berkolaborasi dengan Sheila sendiri ada plan untuk buat kolaborasi dengan mereka? Buat lagu sendiri? Of course, actually sebab saya memang sebenarnya secara ni bukanlah nak mengekspresikan jiwa yang lara yang sebelum ni. Tapi sebenarnya saya sebagai seorang Sheila Huza, saya sebenarnya suka lagu rock. Tapi so sebelum ni kena buat macam banyak ballad. So sekarang ni bila saya dah ada freedom, so saya boleh buat lagu-lagu macam ni dengan SOG pula. 10 orang gila, masuk orang gila. Tapi soalan kepada Abang Ali, jawab lah. Jangkaan korang selepas ini mungkin tinggi terhadap SOG kan. Mungkin mereka expectkan hasil lebih bermutu dan tarian dari korang lah. So macam mana? How do you see this situation? Selepas ini, harga mungkin naik. Sebenarnya kalau untuk orang put expectation tu dari dulu orang always put expectation SOG akan be different over everything, akan melawan segala arus. Tapi after this kami rasa anggap benda ni benda biasa. Sebab ni adalah salah satu challenge depan mata. Kita dah dengan alhamdulillah tak ada pressure yang level overwhelm langsung. Lagu dekat France lagi menakutkan. Ya, masa pengalaman kami nak pergi France tu, itu lagi kita dah mati.
Itu lagi duit orang. Duit tak ada. Tapi kalau compare yang ini adalah satu yang macam rezeki dan kita jalan je atas tu. Abang, ambil sikit lagu terbaru dengan Dama Band tak? Itu lagu band lain tu. Abang nasi kopi suka band lain ke? Okey, itu sajalah masa yang ada diberikan pada kita. Sebelum tu boleh saya buat shout out. Okey, saya nak buat shout out kepada Kak Faz Lina. Dia the real MVP sebenarnya dalam perkasa. Saya nak bagi tahu dalam composition, dalam sesebuah karya, dia perkahwinan antara melodi irama dengan kata-kata itu yang sepatutnya menjadi satu karya yang indah. Jadi musician sekarang semua dah mati. Okey, musician sekarang ataupun pengkarya sekarang dia neglect salah satu daripada itu. Jadi saya kalau boleh berharaplah ada ramai lagi orang seperti Kak Faz yang orang kata memperkayakan karya puisi yang moden sebenarnya. So dia tak ada takut zaman dulu lagi. So benda tu sentiasa evolve, muzik kita evolve, lirik pun evolve. So Kak Faz Lina ni adalah orang yang korang semua boleh jadi reference. So saya berharap sangat in the future akan ada banyak lagi karya-karya yang menggunakan kata-kata yang indah. Okey. Jadi thank you so much SOG, Kak Faz, Sheila. Ambil gambar, boleh. Kena ambil gambar dekat depan ni. Sini, sini dulu Okey, dulu. Satu lagi sebelah kiri. Sini, kiri tu. Yang teman. Kalau untuk Koyum, basis kami kena COVID, so kita buat untuk dia. Dan terima kasih pada semua yang sudi support perjuangan muzik kami selama hampir 20 tahun. Dan kami di sini alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Faz, terima kasih pada Sheila sebab sudi. Allah Akbar. Terima kasih pada semua. Kak Faz. Assalamualaikum. Saya percaya bahawa muzik walau berada di daerah manapun, sama ada underground ataupun arus perdana, sentiasa boleh diraikan oleh pelbagai jenis manusia. Muzik itu sepatutnya inklusif, bukannya eksklusif. Terima kasih TV3 kerana memberi peluang kepada kami. Terima kasih kepada barisan para juri. Ini untuk anak-anak indie. Dan juga khas buat semua sang pemimpi. Jangan berhenti mimpi. Jangan berhenti. Pada semua panelis, sayang korang sebab saya rasa ini merupakan platform yang sangat-sangat baik. Ni saya harap semua orang akan happy and stay safe always, okay? Saya tak tahu cakap apa lagi baik. I love you. Thank you.